Perkembangan banjir, 1,034 penduduk terjejas banjir ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat 8 malam tadi. Jumlah penduduk terjejas meningkat di Membakut manakala Beaufort dan Kinabatangan kekal. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan daerah Membakut menempatkan 221 orang daripada 74 keluarga di satu PPS. Di Beaufort, 538 orang daripada 177 keluarga ditempatkan di dua PPS, manakala 275 orang daripada 71 keluarga di dua PPS daerah Kinabatangan. Sementara itu, dua wanita serat mengandung yang dipindahkan di PPS Dewan SMK Membakut selamat melahirkan anak di Hospital Beaufort. Ia hasil tindakan pantas dan responsif semua pihak terlibat bagi memastikan penduduk terjejas mendapat perkhidmatan terbaik. Alhamdulillah, mungkin pengalaman yang ada itu membuatkan kita bersedia dari awal. Sebab kemarin jam 3 kita isytiharkan bencana banjir di Membakut, tetapi sebelum itu kita sudah bersedia. Kita sudah pindahkan sebagian daripada mangsa-mangsa banjir di Kampung Baitam. Mungkin dalam jam 1 telah kita pindahkan. Kita telah bertindak awal sebelum pengisytiharan itu dibuat. Katanya penduduk terjejas boleh menghubungi urus setia Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah sekiranya memerlukan bantuan. Pusat Kajian Bencana Alam NDRC Universiti Malaysia Sabah UMS mahu perkukuh kerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Pengarah NDRC UMS Profesor Madya Dr. Caroline M. Payus berkata ini termasuk perkongsian maklumat meneroka peluang penyelidikan dan program berkaitan pengurusan bencana negara. Kerjasama pihak akademia serta persefahaman pintar antara pihak NDRC dengan agensi kerajaan seperti NADMA akan memperkasa agenda pengurangan risiko bencana negara. Dr. Caroline menyatakan demikian semasa perbincangan bersama NADMA sempena kunjungan agensi itu diketuai Timbalan Ketua Pengarah Dasarnya Zamasari Hanifah ke NADMA UMS Kota Kinabalu. Perbincangan dipengerusikan Dekan Fakulti Sains dan Sumber Alam FSSA UMS Profesor Dr. Jualang Aslan Abdullah Gansau. Sementara itu, Zamasari berkata kerjasama dengan pihak institusi pengajian tinggi merupakan langkah tepat dalam menyokong dasar pengurangan risiko bencana negara 2030. Infrastruktur di kawasan Tanjung Papat akan ditambah baik bagi memberi keselesaan kepada masyarakat dalam menjalankan pelbagai aktiviti. Adun Tanjung Papat Datuk Frankie Pun Ming Fung berkata ia termasuklah pemasangan lampu solar dan penambahan peralatan di kawasan permainan. Contohnya macam the solar light kan, lighting masih belum di complete yet. So kita mau menyampung lagi di tempat kampung sim-sim lah. Itu tempat permainan kan, dia mau tambah lagi banyak peralatan di. Perjumpaan juga akan diadakan bersama Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS bagi membincangkan isu-isu serta penambahbaikan perkhidmatan di kawasan Tanjung Papat. Tanah seluas lebih 2 hektar bakal diwartakan sebagai tapak perkampungan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ di kawasan Putatan. Adun Petagas Datuk Awang Ahmad Sah Awang Sahari berkata usaha itu bagi membantu golongan yang layak mendapat bantuan rumah SMJ namun tidak mempunyai tanah persendirian untuk membina rumah. Pembinaan rumah SMJ itu dijangka bermula tahun ini di kawasan Lokawi Baru. Kalau orang yang terlalu susah, tanah pun tidak ada. Tapak untuk membuat rumah. Jadi kalau kita tidak ada tanah, macam mana kita nak bagi rumah? Walaupun barangkali yang dapat kita bantu itu tidak semua, tapi ramai yang akan dapat dibantu dan tanah 5 ekar ini boleh menampung keperluan untuk 4-5 tahun. Dan tanah ini sudah juga di pohon dan sudah diluluskan oleh LUC dan sekarang ini dalam proses pewartaan. Beliau ditemui media dalam program sambutan Tahun Baharu Cina 2025 peringkat daerah Putatan di Putatan. Lebih 1,000 penduduk sekitar kawasan Putatan hadir memeriahkan sambutan ini.
Bantuan khas sebanyak RM200,000 disalurkan Pejabat Parlimen Batu Sapi kepada masyarakat Cina di kawasan berkenaan. Permohonan bantuan itu telah dibuka bermula Sabtu lalu. Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan menyatakan pemohon bantuan tersebut hanya perlu datang ke Pejabat Parlimen Batu Sapi tanpa sebarang prosedur rumit. Kita akan bantu masyarakat Tionghoa kerana kita tahu masyarakat Tionghoa ni mereka kurang berinteraksi dengan pejabat parlimen. Mungkin ada rasa segan, saya tidak pasti. Tapi kita membuka ruang seluas-luasnya. Kerana kita tahu semua kaum yang ada di Batu Sapi ini perlu dibantu. Dalam perkembangan lain, beliau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya memaklumkan kementeriannya giat mempromosikan Tahun Melawat Malaysia 2026 di luar negara. Pemasangan sistem air minuman penapisan nano berkuasa solar dan mobile drinking water system di Pulau Berhala Sandakan dijangka dilaksana bulan ini. Pengurusi Jetama Water Liao Fui Fui berkata projek yang sepatutnya dilaksana Januari lalu terpaksa ditangguh berikutan masalah logistik. Projek itu merupakan usaha bersepadu bagi meningkatkan kualiti hidup penduduk tempatan sekaligus menyumbang kepada pembangunan yang lebih mampan dan inklusif. Itu memang dibekalkan oleh kerajaan kepada semua kampung yang dalam lah, yang tidak mempunyai bekalan air dan juga tidak mempunyai bekalan elektrik. Selain menyediakan air minuman yang selamat dan bersih, sistem air penapisan nano itu juga mesra alam dan sesuai dipasang di kawasan-kawasan yang tidak mempunyai akses bekalan elektrik. Projek pembangunan Camp Paradise Kota Belud mampu meningkatkan keselamatan seterusnya memberi impak kepada ekonomi penduduk sekitar. Projek bernilai lebih RM179 juta itu dijangka siap Ogos 2027. Panglima Brigade Kelima Infanteri Malaysia Brigadier Jeneral Datuk Muhammad Zamri Abdullah berkata, setelah siap, bilangan anggota dan ahli keluarga di Camp Paradise dijangka meningkat seramai 6,317 orang. Memberi impak ekonomi kepada penduduk setempat dan juga akan memberi impak daripada aspek kerjasama antara tentera dan juga awam di mana kita boleh melaksanakan banyak program-program melibatkan tentera dan juga awam dan yang mana kita boleh berkhidmat kepada penduduk-penduduk setempat. Datuk Muhammad Zamri ditemui RTM dalam acara menembak rifle dan pistol bersama agensi awam Kota Belud di lapang sasar Camp Paradise Kota Belud. Acara ini disertai 22 agensi awam di Kota Belud, terdiri anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, PDRM, Jabatan Pengangkutan Jalan, Rela dan Jabatan Air Negeri Sabah. Turut hadir pengarah penyiaran Sabah, Muhammad Yusni Muhammad Ali. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK terus bekerjasama dengan Persatuan Pemaju Hartanah Sabah Syarida berhubung isu pembangunan hartanah, transformasi digital serta cabaran dihadapi pemilik perusahaan kecil dan sederhana PKS. Antaranya caj lesen bagi hotel bajet dan Airbnb, keperluan mempercepatkan kelulusan pembangunan serta usaha DBKK menjadikan Kota Kinabalu sebagai bandar pintar. Mengenai isu caj lesen Airbnb dan hotel bajet, Ketua Pengarah DBKK Surveyor Livfred Wong berkata DBKK hanya mengenakan caj jika bilik dihuni. Beliau turut menegaskan berkenaan larangan operasi Airbnb di kawasan kediaman yang tiada kelulusan komersial dan penguatkuasaan ketat serta tindakan tegas terhadap pengusaha tidak berlesen. Actually, we know the activities. We check the net because normally this kind of business they will offer through the net, through the web, and so on. But at the same time, we also have a ground check. We'll have a ground check, and the moment. But we really appreciate the resident of KK because from time to time they will give us a thinker, and with that information, it will lead us to that particular site, and we'll take action. Sementara itu, Presiden Syarida Datuk Chua Son Ping mencadangkan caj dan kadar lesen lebih fleksibel agar tidak membebankan pengusaha hotel bajet dan Airbnb. I was thinking like that. Those occupancy above 50%, the SME will make money. They can share that rate with DBKK.
those occupancy less than 50%, they lose money. They still have to pay TPKK. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina dari Sungai hingga Segara Palestin. Pasti Merdeka.